Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk projek A Matematik SPM, dan kali ini kita akan membincangkan tajuk insurans iaitu bab 3 Matematik tingkatan 5. Okey, dalam tajuk insurans ni kamu perlu ingat beberapa fakta lah. Okey, di sini cikgu dah sertakan jenis-jenis insurans. Okey, dan muka surat yang kedua ni cikgu dah sertakan beberapa rumus yang perlu kamu ingat untuk kita menyelesaikan insurans dan bergantung kepada jenis-jenis insurans yang telah diberilah. Okey. Kita lihat soalan yang pertama iaitu soalan negeri Perlis. Jadual 2 menunjukkan pengkadaran tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey, ni adalah jadual. Nanti bila diberi maklumat, cikgu akan tunjuk macam mana kita nak rujuk kepada jadual ni. Dan jadual 3 pula menunjukkan rumus kita nak mengira premium asas polisi komprehensif. Okey, kita lihat kepada soalannya. Puan Alisha tinggal di Kota Baru dan dia ingin memperbaharui insurans kereta dengan nilai muka RM80,000. Okey, kamu tandakan maklumat yang penting. Yang pertama, tinggal di Kota Baharu. Okey, maksudnya kita akan lihat untuk jadual 2 kita akan lihat Semenanjung Malaysia, dan untuk jadual 3 juga kita akan rujuk kepada Semenanjung Malaysia. Dia ingin memperbaharui insurans kereta dengan nilai muka RM80,000. Okey. Kapasiti enjin kereta ialah 2000 cc dan nilai diskaun tanpa tuntutan NCD. Okey, NCD pada tahun itu ialah 30%. Hitung premium kasa. Okey, premium kasa yang akan dibayar oleh Puan Alisha jika dia ingin membeli polisi insurans komprehensif. Okey, kalau kamu rujuk kepada jadual 2 ni, kita ada dua. Yang pertama ialah polisi komprehensif dan yang kedua ni ialah polisi pihak ketiga. Jadi dia dah nyatakan kita nak pilih polisi insurans komprehensif. Jadi kita akan rujuk kepada jadual ni untuk kadar 1000 yang pertama. Okey, kadar 1000 yang pertama kita akan rujuk pada jadual ni di mana kita akan lihat kapasiti enjin. Okey, bila kapasiti enjin 2000 cc maksudnya kita ambil yang ketiga ni lah. Sebab tidak melebihi 2200. Jadi untuk polisi komprehensif Semenanjung Malaysia, 1000 yang pertama ialah RM339.10. Okey, jadi kita boleh kira premium asas. Okey, kita boleh kiralah premium asas. Di mana 1000 yang pertama ialah RM339.10. Okey, yang ni rujuk jadual Seterusnya kita akan tambah dengan bakinya. Okey. Bakinya macam mana? Tadi 80,000 yang pertama kita dah kira, jadi kita akan tolak dengan 1000. Kita akan bahagi dengan 1000. Ni merujuk kepada yang ni. Tambahannya RM26 bagi setiap 1000. Okey, jadi untuk dapatkan tu 80,000 kita tolak 1000, kita bahagi dengan 1000, kita akan darab dengan RM26 untuk Semenanjung Malaysia. Okey, jadi kita kira di sini kita akan dapat RM339.10 kita tambah dengan RM2054. Jadi di sini premium asas kita akan dapat RM2,393.10. Okey, yang ni baru premium asas Kita belum lagi tolak diskaun tanpa tuntutan NCD. Jadi NCD-nya ialah 30%. Kita perlu kira dahulu berapa diskaun yang dia akan dapat, iaitu 30%. Kita darab dengan RM2,393.10. Okey, kita kira kita akan dapat RM717.93. NCD ni maksudnya diskaun kita kena tolak lah untuk kita dapatkan premium kasa. Okey, untuk dapat premium kasa, nilai premium asas tadi yang kita dah tambah
RM2,393.10 kita akan tolak dengan NCD-nya RM717.93. Jadi premium kasar kita akan dapat RM1,675.17. Okey, boleh soalan yang pertama. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, iaitu soalan Terengganu, soalan 9. Encik Luqman berumur 25 tahun dan merupakan seorang perokok. Beliau memiliki polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM300. Okey, cikgu tanda RM300 deductible, dan fasa penyertaan peratusan kod insurans ialah 80-20 dalam polisinya. Okey, 80 ditanggung syarikat, 20 akan ditanggung oleh Encik Luqman. Beliau ingin menambah polisi penyakit kritikal sebanyak RM150,000 nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77. Okey, di sini telah dinyatakan kadar premium. Jadi menggunakan maklumat yang kita ada, kita lihat soalan A, hitung premium tahunan penyakit kritikal bagi Encik Luqman. Okey, di atas ni cikgu sediakan rumus bagi pengiraan premium tahunan, iaitu nilai muka polisi. Okey, kita ikut rumus yang ni. Kamu perlu hafal lah. Okey, jadi premium tahunan sama dengan nilai muka polisi. Okey, nilai muka polisi ialah jumlah yang diambil, iaitu sebanyak RM150,000 bahagi dengan setiap 1,000. Maksudnya kita akan bahagi dengan 1,000. Okey, dan kita darab dengan kadar premium per RMX, iaitu telah diberi sebanyak RM1.77. Okey, RM1.77. Jadi kita akan kira dan kita dapat RM265.50. Okey, 2 markah, di sini 1, di sini 1 lah. Okey, soalan B. Hitung bayaran kos yang perlu ditanggung oleh Encik Luqman jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM30,300. Okey, sekarang ni kamu kena ingat deductible adalah ditanggung oleh Encik Luqman. Jadi bila kita nak kira peratusan 80-20 ni, kamu kena pastikan nilai ni tolak dahulu dengan deductible. Jadi untuk kos yang perlu dibayar, okey, 20%. Okey, sebab yang ni ditanggung oleh Encik Luqman, kita ambil 20% daripada jumlah yang perlu ditanggung, iaitu RM30,300. Kita kena tolak dulu dengan deductible 300. Okey, ni kena tolak dahulu dengan 300 untuk kita kira kod insurans 80-20 ni. Seterusnya barulah kita tambah dengan 300. Okey, sebab Encik Luqman. Jadi kena tambah semula dengan 300. Jadi yang ni dapat 2 markah. Dan kita kira kita akan dapat RM6,300. Okey, satu lagi markah lah. Okey, ingat bila kamu nak kira peratusan kod insurans, sama ada pampasan ataupun yang perlu dibayar oleh pemegang polisi, pastikan tolak dahulu dengan deductible lah. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga, iaitu soalan SMKA SABK Set 2, soalan 12A. Darius ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Pihak insurans memaklumkan bahawa nilai boleh insurans rumahnya ialah RM520,000. Namun polisi insurans yang ingin dibelinya adalah mempunyai peruntukan kod insurans untuk menginsurансkan 90%. Okey, cikgu tanda maklumat yang penting. Ni adalah nilai boleh insurans RM520,000 dan kod insurансnya ialah 90%. Maksudnya 90-10 lah daripada nilai boleh insurans dengan deductible RM14,000. Okey, ni adalah deductible.
Darius hanya menginsurans rumahnya dengan harga RM400,000 sahaja. Jadi sekarang, yang pertama sekali kita lihat soalan yang pertama, dia nak hitung nilai penalti koinsurans sekiranya rumah Darius terbakar dengan kerugian sebanyak RM150,000. Yang ni adalah kerugian. Okey, jadi di sini cikgu sertakan beberapa rumus lah untuk yang pertama ni supaya kamu tahu rumus yang mana yang perlu kita guna. Okey, rumus yang pertama kita perlu guna ialah kita perlu kira jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, jumlah insurans yang harus dibeli ni adalah rumusnya iaitu peratusan koinsurans kita darab dengan nilai boleh insurans harta. Jadi kita tulis dahulu nilai insurans harus dibeli. Okey, jadi 90%, okey, 90% kita akan darab dengan nilai boleh insurans iaitu yang ni lah RM520,000. Okey. RM520,000. Jadi kita kira yang ni, jadi nilai boleh insurans yang kita harus beli ialah RM468,000. Okey, RM468,000. Jadi kalau kita tengok kat sini, nilai insurans harus dibeli ialah RM468,000. Sedangkan Darius hanya menginsuranskan dengan harga RM400,000. Jadi di sini sebenarnya berlaku keadaan yang kedua di mana nilai yang diinsuranskan adalah kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi di sini cikgu lebih suka bila kita nak cari penalti koinsurans, kita cari dahulu bayaran pampasan. Okey, bayaran pampasan kita rujuk pada rumus ni. Okey, kita menggunakan rumus yang ni. Okey, bayaran pampasan. Kita perlu guna rumus yang kedua sebab nilai yang diinsuranskan kurang. Okey, jadi nilai yang diinsuranskan ialah RM400,000. Kita bahagi dengan RM468,000 dan kita darab dengan jumlah kerugian iaitu RM150,000. RM150,000 dan kita tolak dengan deductible. Okey, deductible RM14,000. Jadi di sini kita kira bayaran pampasannya RM400,000 bahagi dengan RM468,000, kita darab dengan RM150,000, okey, dan kita tolak dengan RM14,000 deductible. Jadi kita akan dapat RM114,205.13. Okey, daripada bayaran pampasan ni kita boleh cari penalti koinsurans. Sebab apa sebenarnya kena bayar penalti koinsurans? Sebab jumlah yang ditanggung tu mesti ditanggung oleh pemegang polisi. Sebahagian daripada jumlah yang ditanggung, kerugian tu perlu ditanggung oleh pemegang polisi kerana tidak memenuhi peruntukan koinsurans. Sepatutnya bayar RM468,000 tapi dia insuranskan hanya RM400,000. Okey, jadi kena penalti koinsurans. Jadi menggunakan rumus yang ni, okey, penalti koinsurans, okey, penalti koinsurans sama dengan, okey, jumlah kerugian. Jumlah kerugian kita tadi RM150,000. Kita perlu tolak dengan pampasan iaitu RM114,205.13 dan tolak juga dengan deductible RM14,000. Okey, jadi kita akan dapat RM21,000. Okey, cikgu tulis unit lah. Okey, RM RM21,794.87. Okey, boleh? Kita lihat soalan 2. Hitung jumlah pampasan yang akan diterima Darius jika rumahnya terbakar dengan kerugian menyeluruh.
Okey, bila kerugian menyeluruh, ini melibatkan keadaan yang ketiga di mana rumus untuk bayaran pampasan ialah jumlah insurans yang telah dibeli kita akan tolak dengan deductible. Jadi insurans yang telah dibeli ialah RM400,000. Kita akan tolak dengan deductible RM14,000. Okey, jadi bayaran pampasan kita akan dapat RM386,000. Okey, boleh faham? Seterusnya kita lihat soalan B. Bagi insurans kereta, Darius telah memilih untuk menginsurankan keretanya di bawah polisi komprehensif. Beliau juga telah memiliki polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible RM200 dan fasa penyertaan peratusan insurans koinsurans 85-15. Dalam satu kejadian, kereta yang dipandunya itu telah terlibat dalam kemalangan dan beliau telah dimasukkan ke hospital dengan kos perubatan berjumlah RM1,200. Okey, soalan pertama, nyatakan jumlah pampasan bagi kos perubatannya itu yang akan ditanggung oleh pihak insurans motor miliknya. Okey, di sini kamu boleh rujuk nota yang telah cikgu sertakan di bahagian hadapan, di mana untuk polisi komprehensif, insurans tidak melindungi pemilik. Okey, pihak pertama. Insurans hanya melindungi pihak ketiga. Jadi untuk kos perubatan ni, insurans motor tidak melindungi pemilik lah. Jadi jumlah pampasan ialah RM0. Okey, tidak ada sebarang bayaran pampasan yang akan dibayar oleh pihak insurans motor. Okey, jadi jelaskan jawapan anda kerana insurans motor. Okey, yang ni kamu boleh rujuk nota di depan ya. Di muka surat yang pertama. Kerana insurans motor tidak memberi perlindungan yang merangkumi tuntutan kos kecederaan, kecederaan ataupun kematian pihak pertama. Okey. Dan soalan yang kedua, hitung bayaran kos perubatan yang ditanggung oleh pihak insurans perubatannya. Okey, jadi bila pihak insurans perubatannya, dia akan melindungi bahagian perubatan lah. Jadi berhitung bayaran kos perubatan. Dalam soalan tadi telah dinyatakan koinsurannya ialah 85-15. Jadi kita nak tahu bayaran, jadi kita akan ambil 85 per dengan 100. Okey, kita akan darab dengan kosnya iaitu 1,200. Tapi kita akan tolak dengan deductible RM200. Jadi di sini kita akan dapat bayaran kos perubatan ialah RM850. Seterusnya kita lihat soalan Kelantan, soalan 16D. Puan Aina membeli sebuah rumah kedai yang diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan koinsurans 90%. Okey, jadi di situ cikgu tanda koinsurans 90, 10. Nilai boleh insurans rumah kedainya. Nilai boleh insurans rumahnya ialah RM520,000 dan deductible-nya RM35,000. Jika Puan Aina menginsurkan rumahnya dengan jumlah RM378,300, hitung anggaran kerugian yang dialami jika rumahnya terbakar dan beliau menerima pampasan sebanyak RM86,250. Seterusnya nyatakan penalti koinsurans. Jadi sekarang kita diberi beberapa maklumat. Langkah pertama ialah kita perlu semak
berapakah nilai insurans yang harus dibeli. Okey, insurans yang harus dibeli. Okey, jumlah insurans yang harus dibeli ialah 90% daripada nilai boleh insurans. Okey, peratusan kod insurans darab dengan nilai boleh insurans iaitu RM520,000. Jadi kita kira yang ni kita dapat RM468,000. Okey, kita perlu semak nilai dia insurans tadi RM378,000, sedangkan nilai insurans yang harus dibeli ialah RM468,000. Jadi ni akan merujuk kepada keadaan yang kedua seperti contoh soalan sebelum ni, di mana untuk pengiraan pampasan kita akan lihat untuk kes yang kedua di mana nilai insurans yang diambil adalah kurang daripada insurans yang sepatutnya dibeli. Jadi, bayaran pampasan kita akan guna rumus yang kedua iaitu RM378,000. Okey, kita ambil nilai yang dia insuranskan RM378,300, kita akan bahagi dengan nilai insurans yang harus dibeli RM468,000. Okey, darab dengan jumlah kerugian. Okey, katakan cikgu anggapkan kerugian ialah X. Darab dengan X. Tolak dengan deductible. Okey, deductible-nya tadi RM35,000 akan sama dengan RM86,250. Okey, jadi yang ni kita boleh guna kalkulator untuk kita dapatkan berapakah anggaran kerugian, iaitu yang cikgu dah ganti dengan X. Okey, kita guna kalkulator untuk dapatkan nilai X iaitu kerugian RM378,300 bahagi dengan RM468,000. RM468,000 darab dengan X tolak dengan RM35,000. Okey, alfa sama dengan RM86,250. Okey, jadi kita tekan shift solve. Okey, kita dapat X ialah RM150,000. Okey, ataupun kamu boleh guna kalkulator lain menggunakan fungsi shift solve lah. Jadi daripada sini kerugian iaitu yang telah cikgu gantikan dengan X tadi, kita akan dapat RM150,000. Okey, boleh? Sekarang kita dah dapat jumlah kerugian, kita nak kira penalti co-insurance. Okey, jadi tadi kita dah lihat rumus untuk penalti co-insurance iaitu jumlah kerugian yang kita baru dapat tadi RM150,000 kita tolak dengan pampasan. Okey, bayaran pampasan tadi kita dah kira. Bayaran pampasannya ialah RM86,250. Kita tolak lagi dengan deductible RM35,000. Jadi di sini kita akan dapat, okey, kita kira RM150,000 kita tolak dengan RM86,250 kita tolak dengan RM35,000. Jadi kita akan dapat penalti co-insurance ialah RM28,750. Okey, boleh faham? Seterusnya kita lihat soalan Melaka iaitu soalan 3. Jadual 1 menunjukkan pengkadaran tarikh motor bagi polisi motor. Okey, sama macam soalan sebelum ni. Kita lihat maklumat yang diberi. Esther yang menetap di Sabah. Okey, jadual ni telah dipilih yang Sabah sahaja. Jadi tak ada masalah lah.
Ingin membeli satu polisi insurans motor, berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankan. Okey, di sini dah ada maklumat lengkap. Jumlah yang diinsurankan 85,000. Okey, umur kereta, kapasiti enjin 2,495 dan NCD 55%. Jadi, yang ni tidak dinyatakan berapa kadar tambahan. Tadi kita dah lihat. Untuk Sabah dan Sarawak, kadar tambahan. Yang pertama kita akan tengok kadar asasnya, kita akan tengok pada jadual. Okey, oleh kerana 2,495cc, jadi kita akan ambil baris yang ketiga lah. Okey, polisi komprehensif untuk kadar asasnya ialah RM266.50. Yang ni asas untuk 1,000 yang pertama. Okey, tambahan daripada lebihan tu, yang 1,000 pertama kadar ni, yang tambahan tu kita perlu darab dengan RM20.30 untuk Sabah dan Sarawak. Jadi kita boleh kira premium asas. Okey, kita kira dahulu premium asas, iaitu 1,000 yang pertama ialah RM266.50. Kita perlu tambah dengan tambahan dia. Okey, semuanya 85,000. Kita dah ada 1,000 pertama, jadi kita tolak 1,000 dan kita bahagi dengan 1,000. Kita darab dengan RM20.30. Okey, boleh. Jadi yang ni kita akan dapat RM266.50 kita tambah dengan RM, yang ni kamu kira kita akan dapat 1,705. Okey, RM5.20. Jadi kita jumlahkan untuk dapatkan premium asasnya. Okey, kita kira untuk premium asasnya kita tambah RM266.50, kita tambah dengan RM1,705.20. Jadi kita akan dapat premium asasnya RM1,971.70. Jadi di sini NCD-nya iaitu diskaunnya ada 55%. Jadi kita boleh kira 55% daripada RM1,971.70. Jadi yang ni kita dapat RM1,084.435. Okey. Jadi sekarang untuk kita kira premium kasar. Okey, kita akan tolak lah. Jumlah premium asas tadi RM1,971.70, kita akan tolak dengan NCD iaitu RM1,084.435. Okey, 435 kita akan dapat 1971.7 tolak dengan 1084. Okey, kita akan dapat RM RM887.27. Okey, boleh? Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir iaitu soalan kedah. Soalan 15A. Puan Nurul merupakan seorang guru sekolah yang berusia 31 tahun. Okey, cikgu tandakan terus maklumatnya. Berusia 31 tahun, beliau seorang yang sihat dan tidak merokok. Beliau membeli satu polisi insurans bernilai RM200,000 daripada Hebat Insurans Sendirian Berhad. Okey, jadual 15 ni menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka insurans hayat. Okey, jadi sekarang soalan pertama, hitung premium tahunan. Sama macam rumus yang telah cikgu beri sebelum ni. Okey, untuk kira premium tahunan. Okey, kita akan lihat rumusnya iaitu kita akan lihat polisi insurans yang diambil. Okey, RM200,000. Okey,
bahagi dengan 1000. Okey, bagi setiap 1000 Jadi bahagi dengan 1000 dan kita akan darab dengan, okey, kita nak lihat kadarnya yang mana. Okey, dia umur 31 tahun, perempuan dan tidak merokok. Jadi yang ni 1.21. Okey, kadar premiumnya 1.21. Jadi kita darab dengan 1.21. Jadi kita kira kita akan dapat RM242. Okey, untuk 1000 nilai muka kita boleh tengok kadar premium tahunan dia pada jadual lah berdasarkan maklumat yang telah dibagilah. Okey, yang kedua, Puan Nurul berminat untuk menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 25% nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap 1000 ialah RM1.50 mengikut umur dan status kesihatan Puan Nurul. Yang ni tak perlu tengok jadual sebab telah dibagi dalam soalan berapa kadar premium. Jadi kita tengok dahulu 25% daripada nilai muka asas. Okey, nilai muka asas tadi 200,000. Jadi di sini kita kira perlindungan yang diberikan ialah sebanyak 50,000. Jadi untuk nilai 50,000 tu kita nak kira jumlah premium tahunan. Jadi tadi dah ada untuk premium tahunan. Lepas tu ada tambahan pula untuk penyakit kritikal. Jadi yang 242 kita perlu tambah juga. Ni yang asas tadi yang premium tahunan dan yang ni yang tambahan. Kita perlu kira semula. Okey, nilai yang diambil ialah 50,000. Kita bahagi dengan 1000 dan kita darab dengan kadarnya RM1.50. Jadi kamu kira sekaligus jumlah premium yang perlu dibayar ialah RM317. Okey, selesai yang A2. Seterusnya soalan terakhir, soalan B. Encik Ahmad merupakan suami Puan Nurul. Beliau ialah seorang usahawan berusia 32 tahun dan merupakan seorang perokok. Beliau membeli satu insurans yang sama nilainya dengan Puan Nurul. Okey, sama maksudnya 200,000 jugalah. Hitung premium tahunan bagi Encik Ahmad dan nyatakan faktor kepada perbezaan premium tahunan antara mereka berdua. Jadi untuk kira premium tahunan untuk Encik Ahmad, formula yang sama. Okey, dia ambil berapa? 200,000. Okey, bahagi dengan 1000. Kita lihat berapakah kadar premium untuk suami Puan Nurul. Okey, berumur 32 tahun. Okey, 32 tahun, lelaki dan perokok. Okey, lelaki dan perokok. Jadi kadarnya ialah 2.52. Okey, kita boleh kira premium yang perlu dibayar ialah RM504. Nyatakan faktor kepada perbezaan premium tahunan mereka berdua. Okey. Apakah bezanya? Yang pertama mungkin faktor perbezaan. Yang ni boleh beberapa pilihan jawapan lah. Yang pertama mungkin faktor umur. Okey, suaminya lebih berusia. Yang kedua mungkin faktor jantina. Okey, lelaki lebih berisiko. Dan yang ketiga ialah mungkin faktor antara perokok atau bukan perokok. Perokok ataupun bukan perokok. Okey, jadi dengan beberapa contoh insurans yang telah kita bincangkan, cikgu harap dapat membantu sedikit sebanyak untuk kamu menjawab soalan tajuk insurans dengan baik.